Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah. Plan awalnya untuk kita berjumpa 2 kali seminggu, Sabtu dan Ahad, tapi kerana urusan yang tidak dapat dielakkan semalam, jadi kita tak dapat bertemu semalam. Tapi alhamdulillah, saya gagahkan juga diri juga untuk buat juga hari ini, insya-Allah. Sekurang-kurangnya kalau kita tak dapat 2 kali seminggu pun, mudah-mudahan Allah izinkan untuk setiap minggu lah. Sekali seminggu pun orang kata jadilah, daripada kita tak berjumpa langsung. Kalau kita tak mampu nak buat semua, kita jangan tinggal semualah. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk kita adakan program ini. Mudah-mudahan program ini diberkati oleh Allah SWT dalam usaha kita untuk mempelajari, untuk kita memahami ayat-ayat dalam Al-Quran ini secara ringkas. Mudah-mudahan yang ringkas-ringkas ini pun dapatlah membantu kita untuk beramal supaya kita dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu sebenarnya harapan kita. Baik, alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita harapkan semoga kita semua, tuan-tuan, puan-puan, sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sentiasa sihat emosinya, imannya, sentiasa positif kita dengan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu taala, di mana orang Islam itu sepatutnya dalam apa jua keadaan, ketika dia senang, dia bersyukur dengan kesenangan yang dia hadapi itu, dan apabila dia ditimpa musibah, ujian, kita sabar. Kerana itu seperti mana kata Nabi, lebih kurang maksud dia, ajaib itu, sungguh ajaib orang yang mukmin itu apabila dia diberi kurniaan, dia bersyukur. Apabila diberi musibah, dia sabar. Dan itu hanya, kata Nabi, hanya boleh ada pada orang yang beriman. Itu bezanya kita sebagai orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Baik, alhamdulillah. Jadi kita dah lihat sebelum ini sampai kepada ayat 252, di mana minggu lepas, hari Ahad minggu lepas, kita dah bincangkan ayat 249 hingga 252. Sebenarnya kita dah minggu lepas selama 2 hari, Sabtu dan Ahad, kita mula menceritakan berkenaan kisah Talut. Di mana Talut ini adalah raja yang dilantik oleh Nabi ini, yang diwahyukan oleh Allah SWT supaya melantik Talut ini. Walaupun dia bukan orang yang ada material, bukan orang yang datang daripada keturunan yang kaya, yang mewah, golongan bangsawan dan sebagainya. Dia cuma hanyalah orang biasa, tetapi dia ada kelebihan. Apa kelebihan yang telah kita bincangkan sebelumnya, dia telah diberitahu oleh Allah SWT kepada kita, iaitu dia ada kelebihan ilmu dan kelebihan fizikal, yang menyebabkan dia itu boleh memimpin tentera dia, memimpin rakyat dia dalam peperangan dan juga dalam pemerintahan dia. Jadi kita dapat lihat bahawa dia juga ada keimanan, sebab dia menguji, ketika dia hendak menguji siapakah tentera-tentera yang layak untuk berada di barisan hadapan, yang ke depan untuk dijadikan sebagai askar pilihan dia, tentera pilihan dia. Dia tidak lupa untuk melapikkan bahawa ujian ini sebenarnya datang daripada Allah SWT. Di situ dia mentarbiah tentera-tentera dia untuk sentiasa bergantung kepada Allah SWT. Apa sahaja ujian, hakikatnya dia adalah ujian yang datang daripada Allah SWT. Dan mereka ini diuji dengan apa? Diuji dengan material, iaitu diuji dengan nikmat, iaitu air sungai itu sendiri. Siapa yang meminumnya, maka dia bukan daripada golongan Talut. Dan Talut juga mengatakan bahawa siapa yang meminumnya,
dia bukan daripada golongan dia. Siapa yang tidak minumnya, maka dia adalah daripada golongan talut. Melainkan siapa yang hanya ambil secedok tangan dia untuk minum sekadar untuk menghilangkan rasa dahaga. Kata sekadar, orang kata kawan dulu dia kata meluruskan tulang belakang lah, bukan sekadar sampai minum sampai kembung perut, tak begitu. Sekadar untuk menghilangkan rasa perit di tekak. Begitu sajalah, seolah-olah kita boleh bayangkan macam tu. Jadi kita dapat lihat bahawa ada di antara tentera-tentera mereka yang tentera Talut ni yang minum sepuas-puasnya sehingga mereka mengatakan bahawa mereka tak nak dah berperang dengan tentera Jalut pada hari itu. Mereka tidak ada keupayaan. Jadi kita dapat lihat bahawa orang yang mudah tewas dengan nikmat kesenangan itu sebenarnya akhirnya mereka susah untuk menghadapi kesusahan. Orang dah biasa hidup senang, dah biasa membiasakan diri dan memanjakan diri dengan kesenangan, sehingga apabila Allah tarik nikmat itu, akhirnya mereka tak tahu nak buat apa dah. Jadi kita dapat lihat itu jati diri orang yang lemah sebenarnya. Dapat lihat, Talut lihat siapa yang minum, siapa yang tak boleh tahan diri dengan nikmat Allah SWT ini, menunjukkan bahawa bagaimana dia hendak berjihad di jalan Allah SWT jika dia tidak boleh mengorbankan sedikit rasa dahaga dia. Yang itu yang kita dapat lihat dalam kisah Talut ini. Kemudian orang-orang yang menyeberang bersama Talut ini, ada di antara mereka yang kuat imannya, yang tidak minum dalam air sungai itu. Maka dia kata, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi itu dapat kita lihat bahawa keimanan yang kuat yang ada pada tentera-tentera yang bertahan daripada untuk tergelincir dengan ujian nikmat Allah SWT itu tadi. Jadi mereka mengatakan banyak sebenarnya golongan yang lemah itu, yang kecil itu, berjaya menghalangi golongan yang besar. Untuk siapa? Untuk siapa yang sentiasa bergantung kepada Allah SWT. Sebab menang kalah itu semua dengan biiznillah, dengan izin Allah SWT. Dan akhir daripada kisah Talut ini, diceritakan berkenaan siapakah yang telah membunuh Jalut itu, iaitu ketua kepada musuh mereka ini. Siapa yang telah membunuh, antara orang yang telah membunuh itu adalah Nabi Allah Daud alaihissalam. Walaupun ketika itu dia bukanlah Rasul, ketika itu dia bukanlah Nabi, dia cuma orang biasa ketika itu. Allahu'alam adakah dia telah dilantik menjadi Nabi atau tidak. Tetapi nampaknya seperti dia ni hanya orang biasa. Kalau dalam versi Injil misalnya mengatakan bahawa dia cuma pengembala kambing. Wallahu'alam, ada versi begitu. Tetapi kita katakan itu tidak diceritakan dalam Al-Quran. Yang diceritakan hanya bahawa Daud telah membunuh Jalut dan kemudian dia diwarisi dengan pemerintahan itu. Wallahu'alam bila, tetapi dia dikatakan oleh para mufassirin bahawa dia mewarisi tampuk pemerintahan Talut ketika Talut telah turun daripada tahta atau meninggal dunia. Wallahu'alam. Dan itu kata Allah, itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau adalah Muhammad merupakan seorang Rasul. Termasuklah seperti mana Nabi Allah Daud itu sendiri. Kemudian apabila Allah telah memberi semangat kepada Nabi dia Muhammad SAW bahawa walaupun dia ketika itu ditindas, ketika itu dia terpaksa sampai berhijrah ke Madinah, dan ketika di Madinah ni baru kata nak mulakan pemerintahan, dan ketika itu tentera mereka dari perang Badar pun mereka tak seramai tentera orang Arab musyrikin Mekah tu. Tetapi Allah tetap memberikan semangat bahawa lihatlah saja kepada Talut juga tentera mereka tidak ramai, tetapi mereka berjaya mengalahkan tentera yang ramai, bahkan kuat penuh dengan peralatan yang lengkap untuk berperang. Dan itu bukan ukuran dia. Kita berusaha, Nabi sendiri SAW pergi perang itu ada kelengkapan dia, ada haiwan, ada kuda perangnya, ada pedangnya, ada baju besinya, tetapi itu cuma ikhtiar sahaja. Kita naik motor pakai helmet, kita naik bawa kereta, pakai tali pinggang, itu ikhtiar. Ikhtiar kena. Sebab kita hamba Allah SWT tak boleh macam kita nak serah ke Allah SWT, Allah jaga aku. Allah bukan kita yang berbantu macam orang gaji kita, kalau tidak. Kita berikhtiar, tapi kita bergantung kepada Allah SWT untuk melindung setelah kita berusaha. Setelah kita berikhtiar, itu dia kita doa, kita usaha, kemudian kita tak tawakal kepada Allah SWT. Sebab apa? Kita telah pun mengikut perintah Allah SWT untuk berikhtiar itu sendiri adalah perintah. Ikhtiar itu sendiri adalah perintah Allah SWT. Kita nak masuk syurga pun kita ikhtiar. Kita semayang, kita bangun pagi seawal-awalnya, kita bawa start motor, kita start enjin kereta, jalan kaki untuk pergi ke surau masjid. Itu ikhtiar kita untuk menggapai rahmat Allah SWT. Kemudian, at the end of the day, Allah SWT yang menentukan sama dia nak terima
kita keikhlasan kita atau tidak, sebab Allah SWT Maha mengetahui, tapi kita tetap bergantung harap kepada Dia. Seperti mana dalam peperangan itu sendiri, dalam apa saja keadaan, kita berusaha dan kita bertawakal kepada Allah SWT untuk serahkan diri kita ini. Sebab apa? Kita dapat lihat nanti dalam ayat seterusnya, ayatul kursi, nanti kita nak lihat bahawa Allah SWT lah yang memelihara segala-galanya. Kita hanyalah hamba, hanya perlu ikhtiar sahaja. Yang lainnya serah pada Allah SWT. Dan insyaAllah hari ini satu pertemuan yang menarik, sebab kita akan membincangkan satu ayat antara ayat yang kita amalkan dalam kehidupan kita, iaitu ayatul kursi itu sendiri. Alhamdulillah kita sampai kepada ayat itu nanti insya-Allah pada hari ini juga. Tayyib. Tanpa melengahkan masa, kita terus masuk kepada ayat yang ke-253 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Kalau kita lihat sebelum ini Allah SWT cerita berkenaan Daud AS. Daud AS ni Nabi Rasul. Dan apa yang dia ada, dia Nabi, tapi Allah lebihkan dia dari segi apa? Dari segi pemerintahan. Menyebabkan kemungkinan dia itu tidaklah ditentang sehebat mana Rasulullah SAW itu ditentang. Sebab apa? Dia ada pemerintahan, dia ada bala tentera. Kalau orang cuba, orang kata tak nak dengar cakap dia atau menentang dia, dia ada ketenteraan untuk melindungi dia dengan izin Allah SWT. So ada Allah lebihkan. Ada Allah lebihkan dari segi harta. Bahkan Nabi SAW itu sendiri, jika dia mahu, Allah boleh beri dia sekaya Nabi Daud pun. Tetapi dia memilih untuk hidup jalan yang berbeza. Sebab apa? Sebab setiap Nabi itu ada keistimewaan dia. Daripada segi tahap, dia di sisi Allah SWT ada perbezaan-perbezaan dia. Tetapi sebagai kita, manusia biasa, sebagai umat manusia biasa, hamba Allah SWT, kita tak boleh membezakan antara para Nabi. Kita tak boleh kata Nabi Nuh tu lebih baik daripada Rasulullah lebih baik daripada ini. Tidak. Daripada segi iman mereka sama sahaja. Cuma daripada segi darjat di sisi Allah SWT atau pangkat derajat itu berbeza. Tetap orang beriman, tetap orang soleh yang Nabi dan Rasul. Dan tak boleh kita tandingkanlah iman kita ini dengan Nabi Isa dan sebagainya, dengan Nabi Yunus pun kita tak boleh tanding. Dan apatah lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah SWT sendiri bagi tahu ada kelebihan yang berbeza mereka ni. Misal, kalau kita lihat Nabi Musa AS, dia boleh cakap direct dengan Allah SWT. Nabi Muhammad pun boleh cakap direct dekat mana? Masa dia di Sidratul Muntaha. Dan kita dapat lihat bahawa ada perbezaan-perbezaan di situ. Ada yang tampuk pemerintahan. Rasulullah sendiri ada tampuk pemerintahan. Tetapi hidup dia berbeza, tidak mewah seperti mana Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dan kita dapat lihat perbezaan-perbezaan tersebut. Tetapi apa pun Allah kata kat Nabi sebelum itu ayat 252 pun begitu engkau tetap Rasul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terdapat perbezaan, tetapi perbezaan itu hanya nak menunjukkan sesuai dengan tempat yang dia ada. Rasulullah dengan kesesuaian dia di situ. Dia seorang penggembala, peniaga, pernah menjadi peniaga dan sebagainya. Sesuai dia dengan masyarakat Quraisy. Daud AS, dia pemerintahan dia, raja yang mewah semua sesuai dengan zaman dia. Musa AS dengan sesuai dengan zaman dia. Ibrahim AS sesuai dengan zaman dia. Adam AS sesuai dengan zaman dia. Jadi kita dapat lihat Allah letak keistimewaan tertentu, mujizat tertentu juga kita lihat. Nabi Musa AS dia ada tongkat yang boleh berubah jadi ular. Sebab apa? Dia nak berlawan dengan ahli-ahli sihir di tempat dia. Dan Nabi Muhammad SAW ada Quran. Quran tu sangat fasih, bahasa Arab yang fasih. Sebab orang-orang Arab di Mekah ketika itu, orang-orang Arab yang fasih lisannya, orang yang dengan sastra, dengan sajaknya, dengan puisinya. Jadi perlu ada Quran untuk melemahkan mereka. Ini nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini adalah mukjizat yang dapat melemahkan apa yang ada pada mereka, menunjukkan apa yang datang daripada Allah SWT itu adalah yang terbaik. Baik. Jadi Allah kata minhum man kallama Allah. Ada di antara mereka, sebahagian daripada mereka, ada di antara mereka yang apa? Yang bercakap dengannya directly. Antaranya adalah yang kita ketahui Nabi Musa AS. Dia boleh cakap direct terus kepada Allah SWT tanpa melihat zat Allah
tetapi dia boleh bercakap dengan cara yang layak bagi Allah SWT, yang tak dapat kita fikirkan dengan fikiran kita. Kita terima sahaja apa yang Allah kata, kita boleh berkata-kata dengan Allah SWT, maka kita terima bahawa kita beriman bahawa itulah yang telah dilakukan, tetapi dengan cara yang layak bagi Allah SWT, tanpa mengurangkan langsung hak Allah SWT, tanpa merendahkan langsung hak zat Allah SWT. Baik. Kemudian Allah kata lagi, wa rafa'a ba'dahum darajat, dan dia meninggikan sebahagian daripada mereka berapa darajat. Berbeza-beza darajat pada Nabi ni di sisi Allah SWT, pun begitu di sisi kita, mereka tetaplah para Nabi yang mulia, di mana kita tidak membezakan keimanan mereka, tidak menidakkan bahawa mereka semua telah menjalankan amanah Allah SWT dengan jayanya. Termasuklah Nabi Yunus AS itu sendiri. Baik. Jadi Allah SWT ni dia sang pencipta. Kita tahu dia sang pencipta, dia Tuhan. So dia kabar kepada kita, kalau menurut Syekh Asadi, dia kabar kepada kita bahawa para rasul ini ada beza-beza tingkat darjat dia dalam keutamaan yang mulia dan keistimewaan yang indah, sesuai dengan keutamaan yang dikurniakan olehnya atas mereka dan penegakan yang mereka lakukan daripada keimanan yang sempurna, keyakinan yang kuat, akhlak yang luhur, tingkah laku yang terpuji, dakwah, pengajaran dan kegunaan yang menyeluruh. Maka di antara mereka ada yang Allah jadikan sebagai kasihnya. Di antara mereka juga ada yang diajak bicara langsung olehnya. Di antara mereka ada diangkat olehnya di atas pada makhluk berapa darjat. Dan untuk keseluruhan para Nabi, tidak ada seorang pun manusia yang mampu mencapai keutamaan mereka yang tinggi. Kemudian Allah kata lagi, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Kemudian kami berikan kepada Isa ibnu Maryam al-bayyinat, bukti-bukti, yakni mukjizat. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan kami kuatkan dia dengan roh kudus. Kebanyakan mufassir mengatakan bahawa dia ada dikuatkan dengan Jibril alaihissalam. Di sini Syekh Asadi menjelaskan bahawa Allah mengistimewakan Isa bin Maryam alaihissalam, bahawa dia diberikan keterangan-keterangan yang jelas yang menunjukkan akan kerasulannya dengan yakin dan kehambaannya dengan benar, dan bahawa risalah yang dia bawa dari Allah semuanya adalah benar. Lalu Allah menjadikan dia mampu buat apa, seterusnya Allah bagi tahu. Dan dia ini sendiri, Nabi Isa ni lahir, kelahiran itu sendiri adalah tanda kekuasaan Allah, di mana dia lahir tanpa perantaran seorang ayah pun. Ibu dia Maryam, seorang ibu yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, tetapi Allah izinkan dia untuk apa? Untuk mengandung seorang bayi lelaki, iaitu seorang rasul, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Walau sya'allahu. Kemudian Allah SWT menceritakan, sebelum kita pergi kepada ayat yang seterusnya, ayat yang sama, penjelasan yang seterusnya, apalagi keistimewaan Nabi Isa AS ini, dia mampu menyembuhkan orang yang buta, penyakit kusta, dan mampu menghidupkan orang mati. Semuanya Allah sebut dalam ayat lain, biiznillah, biizni, dengan izin aku, bermakna dengan izin Allah SWT. Dan Nabi Isa juga AS, dia boleh berbicara, boleh cakap-cakap dengan manusia saat masih dalam buayan lagi, masih baby lagi dah boleh cakap dah, petah berkata-kata. Dia perkuat dengan Ruhul Kudus, iaitu roh keimanan. Ini menurut pendapat Syekh Asadi, dia adalah roh keimanan yang menjadikan rohani beliau unggul di atas lainnya. Ada pandangan mengatakan Jibril. Ada kalau ikut pandangan ini, dia kata sebenarnya adalah roh keimanan. Dengan itu semua dia mendapat kekuatan dan pertolongan, walaupun dasar dari pertolongan dengan roh tersebut bersifat umum bagi setiap mukmin sesuai dengan keimanannya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, wa ayyadahum biruhim min, dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Tetapi kata Syekh Asadi, apa yang didapatkan oleh Nabi Isa AS adalah lebih besar daripada yang didapatkan selainnya. Kerana itulah Allah mengkhususkan dengan menyebutnya. Dan pendapat lain mengatakan bahawa Ruh Kudus di sini adalah Jibril AS, yang Allah menguatkan Nabi Isa dengan pertolongan Jibril dan dengan bantuannya. Tetapi menurut Syekh Asadi, dia kata mana yang benar ada yang pertama. Kita katakan wallahu a'lam. Pun begitu, Allah teruskan lagi ayat ni. Allah kata, walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Dan jika Allah menghendaki, Allah tidak akan saling membunuh orang-orang yang selepas mereka, selepas apa yang datang kepada mereka, keterangan-keterangan. Jadi di sini nak kata, jika Allah kehendaki, saya orang-orang setelah mereka tak akan saling bunuh-membunuh.
setelah sampai bukti-bukti kepada mereka. Sepatutnya kalau Allah nak campakkanlah hati manusia ni, mereka tak akan berselisih dah tentang perkara ini. Tetapi bab ini Allah bagi manusia itu akal, Allah bagi manusia ini untuk memilih mana sebenar yang terbaik mengikut fitrah mereka. Siapa yang menyalahi fitrahnya, maka mereka akan saling bunuh-membunuh, mereka akan saling berperang. Ada yang berperang atas jalan Allah untuk mempertahankan keimanan mereka. Ada yang berperang kerana apa? Kerana tidak puas hati dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu. Kalau Allah nak, Allah boleh biarkan semua orang manusia beriman. Tetapi Allah telah jadikan satu makhluk yang seperti itu, iaitu malaikat. Maka manusia ni Allah bagi dia free will. Allah bagi dia pilihan untuk memilih jalan manakah yang mereka nak ikut. Tetapi apa sahaja yang mereka ikut, ada pertanggungjawabannya, ada balasan baik untuk orang yang berbuat baik, ada balasan jahat untuk orang buat jahat, ada balasan syurga untuk orang yang beriman, ada balasan neraka untuk orang yang tidak sudi beriman kepada Sang Pencipta itu sendiri. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Allah sendiri melanjutkan firman dia, Allah kata, akan tetapi ikhtalafu, mereka berselisih, malangnya mereka berselisih. Faminhum, maka di antara mereka, man amana, ada orang yang beriman, yakni percaya. Ada antara mereka yang beriman, wa minhum man kafar, dan ada di antara mereka yang kufur. Waalaikumsalam ya akhi. Khabar. Ini sahabat daripada Singapura, masya-Allah. Terasa kerdil orang alim ada di sini. Wa minhum man kafar. Wa minhum man kafar bermakna, dan di antara mereka ada orang-orang yang kafir. Ada yang kufur. Kufur di sini bermaksud dia kalau dari segi sudut fiqah kita katakan kufur di sini dia terkeluar daripada Islam lah. Dia enggan, dia enggan atau kita kata dia ingkar. Kafara itu menunjuk, kalau dari segi dalam Quran menunjukkan bahawa orang yang bertani itu bila dia kambuh biji benih itu kita kata kafar. Dia kambus. Dan sebenarnya awas, walaupun ini kalau ikut istilah fiqah menunjukkan bahawa kafar ni terkeluar daripada Islam, tetapi orang Islam itu juga dia boleh kufur. Maksudnya dia boleh enggan, ingkar mendengar apa tu firman Allah SWT ataupun sunnah Rasulullah SAW. Itu kita kena hati-hati. Walaupun ini untuk orang kafir, kafar di sini bermaksud dari segi sudut fiqah terkeluar dari Islam, tetapi istilah ini juga kalau ikut Al-Quran dia boleh guna kepada orang Islam itu sendiri. Apabila dia sampai kebenaran, orang kata ini Quran, orang kata ini sunnah, tetapi dia enggan dengar, maka dia termasuk orang yang telah enggan, telah kambus hati dia dengan kebenaran. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita daripada sifat itu. Mudah-mudahan Allah sentiasa dekatkan kita dengan Quran, sentiasa dekatkan kita dengan sunnah Rasulullah SAW. Apabila Allah mengatakan bahawa ini Quran, Allah mengatakan ini sunnah, maka hati kita tenang untuk menerimakan perkara berikut. Itu sebenarnya yang sepatutnya kita tanamkan. Tujuan kita tadabbur ini secara ringkas-ringkas ini supaya kita boleh tundukkan hati kita, nafsu kita ini, fitrah kita ini supaya kembali kepada fitrah yang asal, iaitu berpegang kepada Quran, berpegang kepada sunnah. Jadi Allah kata, malangnya maka di antara mereka ni ada yang beriman, ada di antara yang kufur. Kemudian Allah kata, walau sya'allahu maqtatalu, dan jika Allah kehendaki, mereka itu tidak akan saling bunuh-membunuh. Ini yang seperti mana yang dirisaukan oleh para malaikat. Malaikat tahu bahawa akan ada manusia ini yang berperang, yang akan saling menumpahkan darah. Tetapi di sisi Allah SWT itu tidak sama. Walaupun perang itu adalah suatu perkara yang dibenci, tetapi ada kalanya perang itu, Islam itu sangat bersifat rasional sekali, bahawa ada ketikanya peperangan itu diperlukan. Sebab apa? Kalau tidak ada peperangan, tidak ada orang yang sanggup untuk mempertahankan orang yang lemah, maka menyebabkan binasalah dunia ini. Maka macam mana hendak diasasikan khalifah itu, diasasikan untuk orang mengharmonikan bumi ini tanpa adanya orang yang sudi untuk membela nasib saudara dia sendiri. Yang itu. Sebab tu kita dapat lihat sebelum ayat ini Allah dah cerita berkenaan apa? Berkenaan peperangan itu sendiri, berkenaan Talut itu sendiri. Sebab tu Allah kata, nak tak nak, Allah tetapkan kepada manusia ni mesti ada orang yang dah berperang atas jalan kebatilan, dan mesti ada orang yang hendak mempertahankan keimanan itu. Sebab ada orang nafsu dia, Allah telah bekalkan nafsu, Allah beri pilihan, maka dia memilih untuk membuat kerosakan di muka bumi. Tetapi Allah takkan biarkan macam itu saja. Mesti ada orang yang mesti berlawan dengan orang-orang yang hendak merosakkan ini. Mesti sebab tu nak tak nak peperangan itu akan berlaku. Perselisihan itu akan berlaku.
paling tidak dalam internet. Paling tidak pakai tu orang panggil keyboard warrior kan. Kalau tidak pun dengan keyboard. Tetapi apa? Sebab mesti akan ada orang yang membalas. Takkan kita nak biar saja liberal bercakap. Takkan kita nak biar saja orang-orang yang menolak sunnah Quran dan sunnah itu bercakap sehingga kan sebenarnya guru kita kata di mana Abu Anas kata Hafizahullah dia kata kalau orang alim itu membiarkan kesesatan, maka orang jahil akan menyangka perkara itu betul. Jadi sepatutnya kita kena bercakap juga, tetapi kalau boleh bercakap tu jangan sampai terlampau melukakan orang sehingga orang lari. Kita kena ada hikmah dia. Pun begitu tetap yang benar itu tetap benar, yang benar itu pahit tetap perlu dikatakan, tetapi perlu disampaikan dengan penuh harmoni. Mudah-mudahan Allah buka hati mereka untuk menerima. Tu kita katakan Allah kata mereka bertingkah, maka akan ada kalangan mereka yang beriman dan akan ada pula yang kafir jika Allah kehendaki mereka tidaklah saling membunuh. Tetapi Allah SWT kata, tutup ayat 253 ini, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah tu dia melakukan apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki? Dia biarkan manusia ini tidak seperti mana para malaikat, dia beri nafsu, dia beri akal, ada fitrahnya, boleh mengenal mana yang baik dan buruk. Allah bagi pilihan kita untuk memilih syurga atau neraka kita. Tetapi kita katakan bahawa walaupun pilihan itu Allah bagi, tetapi ada penanggungjawab. Salah pilih, maka kita telah menzalimi diri kita sendiri. Maha suci Allah, Allah tidak pernah menzalimi kita. Tidak akan pernah Allah itu menzalimi kita, melainkan kita sendiri memilih untuk menzalimi diri kita sendiri. Sebab mafhum hadis, Nabi kata setiap orang itu akan masuk syurga, melainkan dia sendiri enggan untuk memasukinya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, itu secara ringkas kita teruskan insya-Allah. Ayat ke-254. Ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang mereka itu beriman, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fi. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mana amanu? Orang-orang yang percaya. When we have trust in Allah, bila kita percaya kepada Allah SWT, kita tidak ada rasa ragu-ragu. Kadang-kadang kita kata aku beriman. Tetapi masih kita menung esok nak makan apa, bil elektrik tak bayar lagi, anak nak sekolah, macam-macam kita berfikir. Sebab kita kata kita percaya, hati kita kata kita percaya, tetapi kita penuh dengan rasa ragu-ragu dan sensi. Sedangkan kita ada Tuhan yang boleh memberi rezeki kepada kita, yang memelihara kita, yang memberi kita kesihatan, penuh kekuatan, penuh keupayaan, tetapi akhirnya kita masih ada rasa ragu-ragu sebab percaya kita hanyalah di lisan, tetapi percaya kita tidak di hati. Sebab tu Allah panggil, Allah bangkitkan, Allah panggil kita dengan panggilan yang lembut. Allah seru kita, ya ayyuhallazina amanu. Allah tak panggil annas, Allah tak panggil manusia secara keseluruhan. Allah panggil kepada orang beriman, maka orang beriman kena beri perhatian. Kalau betul kita percaya kepada Allah SWT, kita ibarat, saya selalu bagi analogi, kita pergi gunting rambut kat kedai. Sekarang ni susah sikit orang nak gunting rambut sebab corona kan. Tetapi kita pergi ke kedai, kita nak suruh orang potong rambut kita. Dari kecil lagi kita duk risau ni lah, gunting dah satu, dan pisau, bila barber tu keluarkan pisau dia tu, kan, pisau tu tajam tu, kalau terpotong telinga dia, alhamdulillah setakat ini telinga saya masih selamat sebab saya ada rasa percaya. Saya percaya kepada bahawa dia takkan potong telinga saya. Berdasarkan pengalaman saya selalu pergi ke kedai dia, tak pernah lagi saya lihat dia potong telinga orang, atau hatta telinga seekor kucing sekalipun saya tak pernah lihat dia potong, maka saya ada rasa percaya. Sedangkan kita telah berpengalaman, saya dekat 40 tahun dah, alhamdulillah hidup di muka bumi Allah ni. Kita dah merasai pahit manis dia. Kita dapat lihat bahawa macam mana pun Allah tetap bagi kita jalan keluar. Takkan kita tak rasa lagi percaya kepada Allah SWT itu tidak boleh sampai kepada peringkat 100% begitu. Sepatutnya kita dah ada pengalaman, kita lihat bagaimana Allah uji kita sikit-sikit, tapi Allah bagi kita kemewahan, boleh lagi makan yang sedap-sedap, boleh lagi berjumpa dalam internet dan sebagainya, masih lagi pakai dengan pakaian yang elok, makan yang baik. Jadi kenapa masih lagi kita tidak 100% kita percaya kepada Allah SWT? Maka Allah remind, wahai orang-orang yang percaya. Kita duk sebut iman kan kita tak perasan. So Allah kata, wahai orang-orang yang percaya,
Wahai orang-orang yang percaya, wahai orang-orang yang percaya. Kalau betul kalian percaya, maka kalian kena dengar. Have trust in me. Kena percaya betul ke Allah Taala, di mana iman itu sendiri. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu, infakkanlah. Zakatlah, sedekahkan. Kamu percaya kan? Kalau kamu percaya, kamu tahu kan, kamu dah lalui kan ayat-ayat yang mengatakan bahawa Allah itu akan daripada 7 tangkai Allah sampaikan 700 tangkai dan bahkan lebih lagi. Kamu percaya kan bahawa Allah bagi lebih dan lebih. Kan manusia mesti suka lebih. Sebab tu kalau kita lihat pergi kedai, sosnya lebih, cheese-nya lebih, semuanya lebih, mayonisnya lebih, akhirnya penyakit pun lebih. Sebab apa? Semuanya terlebih. Tetapi Allah kata di sini, bagi harta. So Allah tahu manusia suka lebih. More and more. Maka Allah SWT kata, bagi infak atas jalan Allah, maka dalam ayat lain Allah kata Allah akan bagi bayar cash balik. Allah akan bayar terus berganda-ganda. Dari segi fizikal dan material, tanyalah siapa orang yang rajin sedekah. Dia akan lihat bahawa memang Allah bagi cash, bahkan berlebih pun. Dan yang lebih penting sekali, rezeki itu bukan sahaja dari segi material, rezeki itu juga datang daripada segi kesihatan, sahabat-sahabat yang baik, guru-guru yang dapat mengajarkan kita Quran dan Sunnah. Semua itu adalah perkara-perkara yang menggembirakan. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang sehat, kesihatan diri, pasangan yang baik. Semua itu adalah perkara-perkara yang kita dapat lihat bahawa dia adalah rezeki daripada Allah SWT. Dan kita kena banyakkan sedekah dan Allah pasti akan bagi. Percaya kepada Allah. Kalau kamu percaya, anfiku, berinfaklah, berzakatlah, sedekahlah. Mimma razaqnakum, daripada apa yang kami berikan rezeki kepada kamu. Maksudnya yang kamu nak bagi itu juga sebenarnya adalah milik Allah SWT. Dalam ayat sebelum ini, dalam ayat yang lain Allah kata siapa nak bagi qardan hasanah, pinjaman yang baik. Sebab Allah tahu manusia ni kedekut. Sedangkan yang nak dipinjamkan itu, yang kononnya orang meminjam itu, sebenarnya itulah harta dia lah. Allah kata nak pinjam harta yang dia bagi, duit yang dia bagi. Allah bagi duit, Allah pinjam balik, nanti aku bayar balik lah. Tahu aku kedekut. Kita patut malu sebenarnya dengan ayat tu. Allah tahu manusia tu memang penuh dengan sifat bakhil. Sedangkan Allah kata di sini, anfiku, berinfaklah. Mimma razaqnakum, daripada apa yang kami berikan rezeki kepadamu. Min qabli, minta maaf, daripada sebelum ayyatiya yaumul la bai'un fi, sebelum datangnya hari yang di mana tidak ada jual beli di dalamnya, tak ada bargain dah. Tidak ada tawar menawar dah. Sebab kalau tak silap dalam satu hadis mengatakan bahawa kiamat ini dia akan datang secara tiba-tiba ketika manusia masih lagi nak tawar menawar beli barang. Ketika manusia tengah buat kolah, dia nak tuang air, tiba-tiba berlaku kiamat. Maksudnya dia datang dengan tiba-tiba. Jangan sampai dia datang nanti dah tak ada bargain dah. Kita tak boleh nak berjual beli dengan Allah SWT dah. Dah tak ada dah masa Allah nak gandakan pahala dan sebagainya. Amalan itu terputus. Amalan Bani Adam itu terputus apabila dia telah mati. Melainkan kalau dia ada amal jariah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Maka perlulah kita berbanyakkan sedekah, terutama yang seperti amal jariah, buat sekolah dan sebagainya, bagi orang makan, kalau orang tu kita bagi dia makan, kita tolong dia sampai dia jadi orang berjaya, dia tolong orang lain pula, mudah-mudahan pahala itu tetap ada kepada kita tanpa mengurangkan pahala dia. Jadi Allah kata, wahai orang beriman, kalau betul kamu percaya aku boleh bagi rezeki, kalau betul kamu percaya apa yang aku kata bahawa kiamat akan datang dan sebagainya, maka infaklah atas jalan Allah, atas rezeki yang telah aku berikan kepada kalian, di mana dan lakukanlah dengan segera sebelum datangnya hari di mana jual beli dah tak berlaku dah. Sebab kalian mesti asyik fikir pasal harta hatta rutumu maqabir, sampai kalian itu ziarah kubur kalian sendiri. Itu saja yang kalian fikirkan. Maka kalau betul kalian seorang peniaga yang bijak, businessman yang bagus, yang wise, maka kena buat apa? Kena perniagaan yang paling bijak adalah perniagaan yang ada keuntungannya kelak berkekalan di akhirat. Bukan sekadar di dunia, tetapi dia terus mekar, terus berkembang sampailah ke akhir hayat, sampailah kepada kehidupan yang baru, di mana di situlah kita sangat memerlukan material untuk kita hidup di sana. Maknanya kita ibaratkan di syurga itu adalah suatu kesenangan saja, tidak ada kesusahan. Maka kita bersusah payah di sini, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang ke tepian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu kita katakan. Kita bersusah payah di dunia ni untuk kita mencapai kesenangan kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan di dunia, mudah-mudahan kita dapat kebaikan di akhirat.
Kemudian Allah kata, wala khullatun wala syafa'ah. Dan dalamnya tidak ada persahabatan dan tidak ada syafa'ah. Kelak di akhirat, bila berada di depan mahsyar itu semua orang nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Tidak ada lagi nak tengok kepada orang lain. Bahkan dalam keadaan Aisyah bercerita, dia tanya kepada Nabi, cerita kepada dia, kita nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Kemudian Aisyah tanya, curiosity, dia bertanya. Dia tanya kepada Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, dia tanya radhiyallahu anha, dia tanya kepada Rasulullah SAW, tak adakah nanti kita akan lihat kepada orang yang lain? Maksudnya kalau di dunia, kalau ada orang melakukan perkara tersebut, tertarik juga manusia untuk melihat. Tetapi terkejut juga, ada yang terkejut, tapi tengok juga. Tetapi kalau di akhirat tak ada masa dah sebab sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada nak jumpa kawan dah apa semua di padang mahsyar. Nak jumpa nanti di syurga. Dan tidak ada siapa yang mampu beri pertolongan melainkan dengan izin Allah SWT. Kemudian Allah kata, wal kafiruna humuz zalimun. Sekali lagi minta maaf, wal kafiruna humuz zalimun. Dan mereka dan orang-orang yang ingkar, yang kufur kepada Allah adalah mereka orang-orang yang zalim. Sama ada dia orang Islam, sama ada dia bukan Islam, tetapi jika dia kufur, dia tak mau dengar kata-kata Allah SWT, maka dia adalah golongan yang telah menzalimi diri sendiri. Apa makna zalim? Zalim itu antara ulama menterjemahkan sebagai syirik, iaitu tidak menyembah Allah SWT. Dan kita katakan zalim ini juga mengurangkan hak Allah SWT dan mengurangkan hak kita sendiri. Yang ini makna kalam ini, maksudnya kita kata kita mengurangkan hak Allah itu sebagai pencipta sepatutnya disembah, sepatutnya diibadahkan, sepatutnya kita tidak langsung rasa ragu-ragu kepada Allah SWT, tetapi akhirnya kita penuh dengan keraguan, kita lakukan perkara-perkara yang syirik, kita bela ikan puyuh kat rumah untuk jaga rumah, sedangkan ikan puyuh pun kita yang jaga, dia pun tak mampu jaga diri kita sendiri, sedangkan kita ada ayatul kursi yang Nabi ajar untuk kita baca. Kenapa baca Al-Baqarah, rumah dia tak masuk syaitan dan sebagainya. Ada hadis-hadis yang tuan-tuan boleh rujuk, tuan-tuan puan-puan boleh rujuk kembali dengan pada asatizah yang lebih layak mengajar di mana-mana. Jadi kita dapat lihat bahawa ada perkara-perkara tersebut kita tak yakin dengan ayatul kursi itu, kita tak yakin dengan apa yang Nabi ajar, tapi kita yakin dengan ikan puyuh. Itu sangat perkara yang memelikkan. Jika benar kita orang yang beriman, sepatutnya yang perlu kita yakin ialah Al-Quran, As-Sunnah. Itu pertama je. Bukan menidakkan usaha-usaha dan ikhtiar yang lain, tapi usaha-usaha ikhtiar yang lain janganlah sampai mensyirikkan Allah SWT. Jadi Allah kata, wal kafiru nahumuz zalimun. Dan sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah adalah orang-orang yang zalim. Setelah Allah katakan, wahai orang-orang beriman, di mana orang-orang yang percaya, Allah suruh bagi rezeki, Allah suruh kongsikan, infakkan harta atas jalan Allah SWT. Kemudian Allah sampaikan kita kepada satu ayat yang kita memang amalkan. Tetapi ayat ni malangnya kadang-kadang orang kata, ada orang pernah cakap kat saya, dia kata dia pergi satu tempat, dia kata dia dengar orang ni kata, sekarang ni jangan baca ayatul kursi lah, sebab syaitan pun tak takut dengan ayatul kursi. Kita kata, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apakah ini? Sedangkan kita katakan bahawa ini silapnya apabila kita jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai mentera semata-mata, sebagai apa yang ada di bibir saja tanpa kita memahami. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, duk ulang. Kadang-kadang drama Melayu pun tunjuk, ada syaitan pun datang baca sekali ikutkan kita. Kita pun kata, apakah ini? Kita pun rasa macam klik-klik, macam tak dapat nak generalize dalam akal kita macam mana orang boleh berfikir begitu sekali. Sebab tu Quran itu dibaca, amal itu, kalau menurut para guru saya mengatakan bahawa amal itu bukan bermaksud kita baca everyday, no. It's not that. Bukan itu. Bagus, baca itu ada pahala. Nabi kata pahala yang besar. Siap-siap orang baca tu satu huruf tu digandakan sampai 10. Dan Nabi kata, aku tak kata alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tetapi bukan sekadar ritual sahaja. Quran itu turun, yang paling utama ialah untuk memberi rahmat kepada manusia supaya dia baca, dia amal, kemudian dia sebar kepada orang supaya sama-sama dapat beramal dan dapat kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Sekarang kalau kita dah percaya kepada Allah SWT, maka Allah SWT bagi tahu ciri-ciri dia untuk menguatkan keimanan kita, untuk menguatkan kepercayaan kita. Kata Allah SWT dalam ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Guru saya, salah seorang guru saya, Brother Lim, dia kata antara sebab, kalau tak silap, antara sebab dia masuk Islam adalah ayat ini. Bayangkan kita duk baca selalu pi orang yang mengkaji tentang Islam, antara yang menyebabkan rakan saya pun ada yang masuk Islam kerana ayat ini. Apa katanya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu dikenali. Pada zaman Nabi, Allah itu dikenali. Allah dikenali oleh orang Arab. Sebab tu mereka digelar sebagai musyrikin. Mereka itu adalah orang yang menyembah Allah, tetapi di samping Allah ada benda-benda lain, berhala-berhala, matahari dan sebagainya. Mereka menyembah selain daripada Allah SWT. Jadi Allah tegaskan sini, wahai orang-orang Arab, wahai siapa pun kalian, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, pada zaman mana pun, Allah kata Allah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dulu masa saya pernah berjiran dengan kawan saya yang orang India apa semua, mereka berbangsa Hindu misalnya. Ada sekali tu motor dia hilang. Mak dia datang kat saya, dia kata nenek dia datang kat saya, Ustaz tolong doakan sikit, carikan supaya motor saya hilang. Dan motor tu jumpa, alhamdulillah. Semua dengan izin Allah SWT, dia punya seronok cakap kat saya. Tapi kita katakan bahawa sebenarnya mereka juga percaya kepada Allah semua, tetapi di samping Allah ada yang lain. Jadi Allah tegaskan kepada orang yang bersemua orang manusia bahawa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau betul kalian percaya kepada Allah, kalian bergantung kepada Allah, bila susah kalian tanya lagi, minta tolong ke Allah, maka Allah kata Allah la ilaha. Allah tu tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada tempat pertolongan, tidak ada tempat yang lain, tempat bergantung harap, tempat kembali, illa huwal hayyul qayyum. Selain daripada kecuali dia al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri. Jadi bila kita katakan bahawa berseru tentang Allah, tiada Tuhan melainkan dia. Mana kalau kita nak bergantung harap, kita nak berdoa, kita nak berharap, kita nak bertaubat, kita tak perlu melalui sebarang perantaran, terus direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kata al-hayyu, Allah kata al-hayyu al-qayyum. Apa makna al-hayyu? Maha hidup. Sebab apa Allah sebut tegaskan tentang ini? Sebab manusia kadang-kadang ada yang minta pada berhala. Macam kita minta pada ikan buyu hidup, benar. Tapi hidupnya sementara. Hidupnya bergantung pada kita. Kita bagi makan, dia hidup. Dia duduk dalam akuarium tu, duduk dalam kolah tu, kita tak bagi makan, dia tak boleh hidup. Lama-lama dia mati, macam nak lindungi kita. Tetapi yang kita nak bergantung ini, al-hayyu, hidup. Bila kata hidup, pergantungan kita ini solid. Kita tak ada pengakhirannya. Kita mati nanti, dia hidup lagi. Di akhirat kita bergantung pada dia, Tuhan yang sama di dunia. Tuhan yang sama di akhirat. Kita jangan tunggu sampai yang kata pergi Mekah baru nak berdoa. Tuhan di Mekah, Tuhan di Malaysia, sama saja. Tuhan di mana-mana, sama saja. Di Brunei, di Singapura, di Indonesia, di China, di India, semuanya sama saja. Di Amerika. Tuhan itulah yang sentiasa hidup, yang tidak akan mati-mati, al-qayyum. Dan dia itu kuat, dia itu hidup sendiri. Dia berdiri sendiri, dia tak mengharapkan sesiapa pun. Jadi kalau nak memohon, minta pada yang macam ni lah. Yang ada quality of God. Ada quality sebagai zat, sebagai Tuhan. Jangan minta kepada yang akan mati, ikan puyuh entah betul dia boleh tolong ke tidak, kita pun tak tahu, cerita orang, katanya, kononnya. Tetapi akhirnya kita terlibat kepada perkara yang syirik. Dan syirik itu kalau tak bertobat, boleh membawakan kepada kita kufur kepada Allah SWT dan akan menyebabkan kita dihukum di neraka Allah SWT. Kerana syirik itu tidak ada, dia tak boleh, orang mati dalam syirik ni dia akan diampunkan oleh Allah SWT. So kena hati-hati. Kita kata syirik kecil, hati-hati. Kalau kita dah percaya bahawa ada kuasa lain daripada kuasa Allah, maka itu akan menyebabkan, terutama yang perkara yang gaib, maka itu adalah suatu perkara yang membahayakan akidah kita. Jadi kalau kita tahu bahawa kita ada Tuhan yang memang tak akan expired, memang sentiasa hidup, sentiasa berdiri sendiri, penuh dengan kemampuan, maka mintalah kepada dia. Yakinlah kepada dia dalam keadaan COVID-19 dan sebagainya. Yakinlah kepada dia. Di samping kita berikhtiar, kerana Allah suruh ikhtiar, Allah suruh ambil vaksin, orang saintis suruh ambil vaksin. Sejak orang para ulama kita pun dah ambil dan sebagainya, pemimpin kita dah ambil,
maka kita boleh juga ambil untuk sebagai ikhtiar. Sebab Allah juga suruh kita ikhtiar. Nabi juga berubat. Nabi juga sakit, bila Nabi sakit dia berubat. Maka ini adalah sunnah yang boleh diikuti insya-Allah. Jadi Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup, Maha berdiri sendiri. Kemudian Allah kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan dia tu tidak menimpa. Bukan sekadar tidak mengantuk, dia tak menimpa. Nak ada orang kata bukan nimah, mengantuk pun tak ada. La ta'khudhu, dia tak menimpa atau tidak mengambil dia sinatun, rasa mengantuk. Wala naum. Minta maaf, wala naum. Dan tidak juga tidur. Kalau mengantuk pun tidak, apatah lagi tidur. Sebab biasanya orang nak tidur dia mengantuk dulu. Mengantuk dia baru tidur. Jarang kita lihat pada orang shutdown terus, dia tak asal apa-apa, tidur terus. Tak, dia mesti ada rasa mengantuk. So Allah tunjuk, Allah ajar pada kita, mengantuk pun tak, apa tak tidur. Bila mengantuk, kadang-kadang kita cakap ke orang tu tak tidur lagi. Tapi kita cakap, minta kat dia, rupanya dia mengantuk. Dia pun tak tahu. Esok pagi, lepas tu dia tidur, esok pagi dia tanya kita, kau ada cakap dengan aku ke something semalam? Yang tu. Jadi dia akan keliru. Tapi Allah SWT solid. Mengantuk pun tidak, tidur apatah lagi. Di makna, kedai dia kalau kita nak kata dengan izin, buka 24 jam 7 hari. Memang tak tutup langsung. 7-Eleven pun kita kata tutup tak tutup. Saya dulu pernah kerja pun ada masa juga kita tengah sahur tu kita tutup lah kejap kan. Kita tulis tengah bersahur. Ataupun orang lain tolong ganti kan. Tetapi kita lihat bahawa Allah SWT itu malang. Orang kata ikan puri tak tidur juga. Allah kata jangan kamu jadikan yang lain tu sebagai tandingan Allah SWT. Yang ini confirm Allah SWT tak mengantuk, Allah SWT tak tidur. Jangan kita lihat ikan tu dia tak tutup mata, kita kata dia tak tidur. Jangan kita kata macam tu. So la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak menimpa pada dia mengantuk, langsung tak ada rasa langsung tak tidur. Maksudnya sepanjang masa kita boleh doa kepada Allah SWT. Siang, malam, pagi, petang, dalam keadaan jam. Dalam kita tak tahu nak buat apa, minta. Kalau Allah SWT nak angkat tangan, boleh. Tak angkat tangan pun tak apa. Allah maha mendengar apa yang ada dalam isi hati. Sebab tu Allah kata, sebab tu Nabi kata, kalau berdasarkan Syekh As-Sa'di, riwayatkan oleh Muslim, kata Rasulullah SAW, Nabi mengkhabarkan, anna hazihil ayata a'zamu ayatil Quran. Bahawa ayat ini, yang ini merujuk pada ayatul kursi ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Sayang sekali kalau ada kata-kata mengatakan bahawa syaitan tak takut dah dengan ayat ni. Kita katakan, tepuk dada tanya iman. Adakah syaitan yang tak takut dengan ayat ni atau kita yang telah hilang keyakinan kita kepada ayat Allah SWT? Itu bahaya. Kerana kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ayat ini meliputi makna tauhid, kebesaran, luasnya sifat Allah SWT, dan Allah mengabarkan bahawa dia adalah Allah. Allah yang memiliki segala makna-makna ketuhanan, dan bahawa tidak ada yang berhak menjadi Tuhan, layak sebagai Tuhan, dan peribadahan kecuali hanya kepada dia. Allah. Jadi dia mengantuk pun tidak, tidur pun tidak. Maksudnya dia tak mengantuk. Maksudnya kata Syekh As-Sa'di, dia tak nak tidur pun. Tak ingin pun kepada tidur. Kenapa manusia nak tidur tuan-tuan? Sebab manusia hendak berehat. Esok dia nak kerja pula. Surah Allah SWT dalam surah Ar-Rahman kalau tak silap, Allah kata dia sibuk. Allah ni sibuk. Dia sibuk apa? Untuk menjawab segala doa hamba-hamba dia. Menguruskan hamba-hamba dia. Dari kita lihat, Allah itu nanti dia tidak ada rasa susah, berat pun untuk menguruskan segala-galanya. Kita akan sampai kepada ayat tu. Kalau tuan-tuan lihat, kalau tak silap, tiga Abdul kalau tak silap. Di mana satu part cerita Allah yang Ramli tu, di mana dia tu, orang tu dia nak angkat telefon, orang ni telefon, dia sibuk, kedai dia sibuk. Dia angkat telefon yang ini, sampai dia angkat 2 ganggang semalam lah dia pingsan. Sebab dia tak mampu nak uruskan segala-galanya. Mak Saleh pun ada buat cerita macam tu lebih kurang. Lagi dahsyat lah. Dia nak jadi Tuhan kononnya. Jim Carrey kan konon nak jadi Tuhan. Kalau tak silap dia lah. Cerita lama lah. Lalas dia sendiri tak boleh handle. Dia boleh dengar suara lah apa semua. Kuasaan dia tak boleh pegang. Dia tak boleh nak pegang kekuatan dia. Sebab dia adalah manusia. Walaupun cerita mengarut. Walaupun cerita tu kena ban pun. Tetap di Malaysia. Tetapi kita katakan bahawa menunjukkan bahawa manusia tetap manusia. Dia tak mampu nak jadi Tuhan. Kalau banyak sangat tanggungjawab, satu hari dia boleh demam, dia boleh sakit. Macam Nabi SAW pun manusia, dia ada masa dia sakit, ada masa dia sedih.
Ada masa dia marah. Dan kita kadang-kadang ada masa kita tak boleh nak kontrol diri kita sendiri. Kadang-kadang kita pun rasa, aku tak kenal diri aku. Tetapi Allah SWT, dia mengantuk tidak. Dia nak tidur pun tak nak. Dia tak ada perasaan. Kadang-kadang kita tak mengantuk pun kita tutup mata juga. Kita tidurkan je lah. Rehatkan diri kita. Kadang-kadang tak mengantuk pun. Duduk, cuba tidur. Tak tahu nak buat apa. Satu Ahad tak tahu apa. Hujan-hujan. Hujan tak berhenti. Mula-mula panas. Sekarang hujan sahaja. Alhamdulillah. So dia rasa nak tidur je. Kadang-kadang tak ngantuk tapi tutup mata. Dah lah tidur juga. Sampai pening-pening kepala terlebih tidur. Tetapi Allah tidak ada perasaan itu. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Kemudian Allah sebut lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya apa langit dan bumi. Sekali lagi ya. Lahu ma miliknya bukan sekadar langit dan bumi. Kena perhati betul-betul ayat ni. Lahu ma fis samawat. Baginya apa yang ada di langit. Bukan sekadar langit sahaja, whatever in it, tak kisahlah 7 lapis ke apa, ada matahari ke bulan ke alien ke apa kalau ada, semua itu adalah milik Allah SWT. Bukan sekadar dia menguasai, tetapi dia milik dia. Handphone ini saya pegang, saya boleh kuasai dia, tapi dia bukan milik saya. Satu hari ini dia akan rosak. Mudah-mudahan tidak sekarang. So kita masih memerlukannya. Jadi kita katakan dia bukan milik mutlak saya. Tapi Allah SWT milik semuanya adalah milik mutlak. Kalau benda tu rosak, dia yang nak benda tu rosak. Dia yang izinkan benda tu rosak. Jantung kita gagal berfungsi, jantung kita tersumbat dan sebagainya, na'udzubillah, semuanya dengan izin Allah SWT. Allah yang berkehendak. Dia kuasai kita. Kalau Allah boleh kuasai satu makhluk dan apa saja isi yang sangat besar, iaitu planet Mushtari dan sebagainya, Marikh dan sebagainya, apa saja yang lebih besar daripada itu, Net-Ip apalah, black hole ke apa, semua Allah kuasai, takkanlah Allah tak boleh kuasai kita. Di mana kita ni sangat kertil. Di mana kita ada jantung, anytime Allah boleh sekat darah daripada jalan. Tersumbat sikit, kolesterol dah banyak sangat, tersumbat, tak boleh dah. Dah ada something wrong dah. Allah sekat kita punya hidung, oksigen tak boleh masuk, mati, lemas. Ada orang datang, buat jahat kat kita, khianat kat kita, pekup kita dengan plastik, bunuh kita, pekup dengan bantal, berlaku perkara tersebut, mati. Semua dengan izin Allah SWT. Rumah kita letaklah CCTV macam mana pun, guard tertidur, habis. Semua tak sebab semuanya bergantung kepada Allah SWT. Kita ikhtiar, tapi at the end of the day kita tahu yang melihara kita Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di bumi itu, apa yang ada di langit itu semua tu Allah, milik Allah. Apa yang ada di bumi pun semua milik Allah SWT. Baik orang kaya, miskin, haiwan, serangga, apa sahaja. Kita sepatutnya bertuah sebab Allah SWT di saat Allah tu banyak makhluk. Kita ni kerdil dari sisi Allah SWT, lemah saja, tapi Allah masih lagi nak ambil cakna kepada kita. Allah masih lagi sudi nak melimpahkan rahmat dia kepada kita. Kita katakan nikmat sangat besar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kenikmat kamu berdua yang manakah merujuk kepada jin dan manusia yang hendak kalian dustakan lagi. Ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi itsnih. Kemudian Allah kata, siapa itu tidaklah dapat dia memberi syafaat di sisinya illa bi'iznih, melainkan izin dia. Sama ada syafaat itu, pertolongan itu di dunia, apatah lagi di akhirat, semuanya berlaku dengan izin Allah. Kalau kita berterima kasih kepada orang lain, hakikatnya kita sedang berterima kasih kepada Allah SWT. Kita memuji mana-mana baik ke, kita tengok cantiknya, indahnya tempat kedai mana, nampak bangunan yang indah, kita nampak laut yang indah, apa semua dan sebagainya. Hakikatnya kita sedang memuji zat yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang mereka. Di makna apa yang di hadapan dari segi hakiki depan. Depan saya ada apa? Depan saya ada komputer. Tuhan tak tahu. Tuhan tahu apa yang ada di hadapan kita. Di belakang saya ada dinding. Tuhan tahu apa dia perkara tersebut. Tetapi Tuhan tahu lebih daripada itu. Tuhan tahu apa ada di sebalik komputer ni. Tuhan, orang yang sedang melihat, orang yang bagaimana keadaan dia, macam mana, siapa lagi yang melihat dan sebagainya. Saya tahu ada 2 orang saja, tapi saya tak tahu siapa. Tapi Allah tahu. Dan itu antaranya. Dan belakang saya, sebalik kepada tembok dinding ni, Allah tahu apa jiran saya tengah buat dan sebagainya. Tetapi lebih dalam lagi daripada itu adalah Allah tahu apa yang akan berlaku di hadapan saya in the future. Adakah saya akan jadi orang yang baik, saya akan mati dalam keadaan yang baik, bagaimana saya akan mati, Allah SWT saja yang tahu. Di bumi mana saya akan mati, Allah SWT saja yang tahu.
Apa yang di belakang saya sebelum ni sejarah-sejarah yang tidak dinyata, yang tidak dicoretkan dalam tinta dakwat itu, dalam lembaran sejarah tidak direkodkan. Allah SWT tahu. Allah SWT tahu berapa ramai nabi. Semuanya sejarah apa yang saya sendiri tak ingat apa dalam perut. Ketika saya berada dalam perut mak saya pun tak ingat. Itu semua Allah tahu. Bahkan di alam roh lagi saya telah berjanji kepada Allah SWT bahawa saya mengaku Allah sebagai Tuhan saya. Itu pun semua Allah SWT tahu. Bermakna apa? Kita ada Tuhan yang memang tahu apa yang berlaku akan datang, apa yang berlaku yang lepas dan sebagainya. Ada orang kata jin kan, kadang-kadang Tok Bomoh dia mengaku dia tahu apa yang berlaku yang dulu dia berlaku. Sebab dia tanya kepada Qarin dan sebagainya. Tapi pengetahuan itu juga tidak mutlak. Tidak mutlak, semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT dia punya pengetahuan itu perfect, meliputi apa yang ada dalam hati, apa yang ada perbuatan. Kenapa perbuatan kita? Ada orang duduk di atas bangunan misalnya, dua-dua terjatuh. Satu dicop sebagai Allah nyatakan dia bahawa orang yang bunuh diri, satu dicop accident. Sebab ada orang dua sahabat duduk tempat sama tapi intention, azam, niat berbeza-beza. Ada yang terjatuh, ada yang memang sengaja menjatuhkan diri. Jadi Allah tahu apa saja. Kita nampak orang tu buat jahat, kita nampak orang tu mencuri dan sebagainya. Hakikat sebenar Allah SWT yang tahu. Dalam hati, dalam kita sebagai manusia, hukum apa zahir. Tapi yang hukum apa dalam hati itu Allah SWT. Itu nak ajar kita, jangan kita berlebihan dalam kita menilai orang. Kita nilai saja apa yang dia ada di dunia ini secara zahir. Akhirnya bila dia mati dan sebagainya, kita serah pada Allah SWT. Dan juga ayat ini menunjukkan bahawa kalau kita betul-betul lah yakin dengan perkara ini, maka kita tak risaulah, taklah sedih sangat apa yang telah berada di belakang. So Allah tahu apa yang telah berlaku. Sedih, ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah. Macam tak ada rasa jalan kembali. Macam tak boleh kembali, jangan risau. Allah tahu. Allah tahu. Kau dah taubat kan? Kau dah baiki diri kan? Kalau betul kan, okey tak apa. Tak payah cerita kat orang. Apa yang dah lepas tak payah cerita. Pasangan kita tak payah cerita. Benda dah berlalu, biar berlalu. Allah tahu. Dan juga sebagai peringatan, jangan untuk orang yang ambil mudah, dia zalim orang, jangan ambil mudah. Allah tahu. Allah boleh ambil tindakan. So kalau ada niat-niat orang, kalau ada ambil atas orang, pulangkan. Kalau ada buat suatu benda yang tak elok, dulu minta ampun kepada Allah SWT, move on kepada perkara yang baik. Dan Allah tahu apa yang depan, jangan risau sangat. Orang Islam itu kata Allah SWT, Allah kata la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia itu tidak ada rasa takut pada diri mereka. Dan tidak ada rasa sedih. Itu ciri orang beriman, itu ciri orang yang man tabi'a huda ya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa ikut petunjuk Allah, tidak ada rasa takut dalam diri dia dan tidak ada rasa kesedihan. Para ulama mengatakan kalau Syekh Al-Bursi misalnya, hafizahullah, dia kata takut kepada perkara yang mendatang, sedih kepada perkara yang berlaku. Sebab kita tahu dalam apa saja perbuatan kita, Allah tetap menyertai kita. Kita ada tempat bergantung harap dan dia sangat kuat dan dia sangat hebat. Dia tidak ada kelemahan langsung, maka bergantunglah sekukuh-kukuh, sekuat-kuatnya, bergantunglah dengan dia. Janganlah kita bergantung seperti mana labah-labah dalam surah Al-Ankabut. Allah kata, dia bergantung, jangan kamu seperti labah-labah yang bergantung dengan sarangnya yang lemah. Tempat bergantungan dia rapuh, tempat bergantungan dia tidak kuat. Sarang dia buat sarang besar-besar pun, akhirnya yang dapat nyamuk kecil-kecil macam tu je. Manusia boleh langgar macam tu sahaja. So tempat bergantungan dia tak kukuh. Jangan kita minta kepada yang tak boleh membantu. Kita tak dapat kerja satu tempat, kita kata alamak matilah aku. Sedangkan tempat pergantungan harap kita Allah SWT. Tak boleh kerja, kita cari kerja. Kita buat kerja. Kita buat banyak sangat sebenarnya ummah ini memerlukan bantuan kita dan banyak kerja kita boleh create sebenarnya kalau kita hendak mencari, kalau kita benar-benar percaya bahawa Allah itu adalah Tuhan kita yang mampu memberi rezeki jalan keluar kepada kita. Wallahu a'lam. Kemudian Allah lanjutkan lagi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidaklah mereka menguasai terhadap sesuatu pun daripada apa ilmunya kecuali dengan apa yang dia kehendaki. Segala ilmu pun pada Nabi pun mereka ada wahyu, tetapi setakat apa yang Allah bagi tahu, mereka pun tidak tahu perkara yang gaib. Mana boleh Tok Bomo pula mengaku lebih daripada para Nabi, sedangkan segala apa yang Allah bagi tahu setakat itu sahaja kita tahu. Para malaikat pun memperkatakan perkara tersebut, bahkan mereka walaupun mereka rapat dengan Allah SWT, tetapi kita ini sepatutnya kena sedar bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang mengetahui segala-galanya. Ilmu ini pinjaman itu menyebabkan kita tidak sombong. Kalau kita faham perkara ini, kita tak sombong. Dan kita tidak mendakwa perkara-perkara gaib yang kita reka-reka sendiri. Kita tahu bahawa setiap ilmu itu mesti bergantung pada Allah. Tak boleh ilmu ibadah ini kita ambil daripada mimpi-mimpi ataupun anggapan-anggapan sahaja. Sebab kita tak tahu mana yang datang daripada Allah, mana yang datang daripada syaitan. Jadi kita kena lihat betul-betul apa yang datang Quran, daripada sunnah Nabi. InsyaAllah kita tidak akan sesat selama-lamanya. Dan jangan kita sombong, sebab sombong itu perangai iblis. Iblis rasa dia lebih kejam dan lebih baik, maka dia tidak mahu sujud hormat kepada Nabi Adam AS. Seterusnya dia sebenarnya telah ingkar kepada perintah Allah SWT. Kemudian Allah bagi tahu lagi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luas dia meliputi kursinya, meliputi langit dan bumi. Iaitu Allah SWT mengatakan bahawa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya meliputi kursinya, meliputi langit dan bumi. Allah SWT itu kursi dia itu sendiri sangat luas. Kita sendiri tidak mengetahui bagaimanakah keadaan kursi Allah SWT, tetapi Allah SWT lah yang mengetahui segala-galanya. Seluas, maksudnya menunjukkan bahawa kerajaan Allah SWT ini, kalau kursi Allah itu sendiri luas, maknanya apatah lagi dengan kehebatan alam yang Allah kuasainya. Semua itu ada di bawah kekuasaan Allah SWT. Sebab tu Syekh As'adi dia kata, kemudian Allah habarkan tentang keagungan dan kemuliaannya dan bahawa kursinya seluas apa seluas langit dan bumi. Terlihat, bumi kita saja kita tak cukup besar dah. Tapi kursi kita rasa besar dah. Allah kata kursi Allah SWT, kursi Allah saja seluas langit dan bumi. Dan dia jaga keduanya dan seluruh makhluk yang berada dalamnya dengan sebab-sebab dan aturan yang dijadikan Allah pada para makhluk. Walaupun demikian, tidak ada sesuatu pun yang memberatkannya untuk menjaga keduanya kerana kesempurnaan dan kebesaran dan kuasanya serta luasnya hikmah dan segala hukum hakam dia. Yang itu sebenarnya kita kena kaji. Kalau kita kata rasa kita susah, kita rasa rumah aku nanti masuk pencuri dan sebagainya, Allah kan ada. Kenapa tak berlindung kepada dia? Kenapa tak minta pertolongan? Kita ikhtiar dan kita minta kepada dia lindungi kita. Kena yakin sungguh dia. COVID-19 dan sebagainya, kita ikhtiar, kita usaha, semua tubuh kita cucuk vaksin pun semua dengan izin Allah juga. Kalau kita yakin kita boleh sihat tanpa cucuk vaksin, kita kena yakin juga dengan izin Allah, Allah akan lindung kita dengan vaksin ni. Maksudnya kita kena yakin bahawa apa sahaja, kalau kita takut sangat nak cucuk vaksin ni sebab kita rasa macam nanti rosakkan aku, kita kata Allah SWT akan lindungkan aku dan Allah akan biarkan dia berfungsi untuk aktifkan antibody yang Allah sendiri yang telah jadikan. Apa sahaja vaksin ke apa semua Allah yang jadikan. Kalau kita betul beriman, itu cuma perantara manusia, tapi yang beri izin itu semua Allah SWT. Mudarat ke tak mudarat, semua dengan izin Allah SWT. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah tak ada rasa berat pun nak jaga kedua-duanya. Wa huwal aliyul azim. Dan dia itu maha tinggi, maha besar. Itu keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu maha tinggi. Firaun kata ana rabbul a'la, aku Tuhan tertinggi. Tapi yang hakikatnya dia pun dah mati dah. Mati dah di dalam laut. Allah SWT kata dan Allah tu maha tinggi. Dengan zatnya atas semua makhluk-makhluknya. Yang dia tinggi, kata Syekh As'adi, dengan keagungan sifat-sifatnya, dan dialah maha tinggi yang menguasai makhluk-makhluk, segala yang ada patuh padanya, segala perkara tunduk padanya, dan semua hamba merendahkan diri kepadanya. Kalau kita pun tak ikut cakap dia pun, akhirnya kita terpaksa tunduk juga, bahawa kita akan mati juga, tak nak. Lagi dah kata Syekh As'adi Al-Azim, lagi maha agung yang menyatukan segala sifat keagungan, kesombongan, kebesaran dan kemegahan, zat yang disyai oleh hati, dia agungkan oleh roh. Orang-orang yang mengetahui itu faham bahawa keagungan setiap perkara walaupun nampak jelas, namun dia akan sangat kecil bila dibandingkan dengan keagungan zat yang maha tinggi lagi maha besar. Kata Syekh As'adi lagi, ayat ini meliputi semua makna yang merupakan makna yang paling mulia, yang menyebabkan berhaknya menjadi ayat yang teragung dalam Quran, dan orang yang membacanya dengan melakukan perenungan, maknanya dia tadabbur, dia faham, maka dia berhak agar hati dipenuhi dengan keyakinan, pengetahuan dan keimanan, dan dia akan terjaga dengan perkara segala hal daripada kejahatan syaitan. Itu sebenarnya. Jadi kita selalu kata, kita ingat tu betul Mufti Perlis, Sahibul Samah Dr. Asri, Datuk Dr. Asri, doktor, mengatakan bahawa
bila orang tanya dia pasal ayatul kursi ni, dia kata, kenapa aku baca ayatul kursi ni tak jadi-jadi? Dia kata bukan ayatul kursi tu yang tak jadi, hang tu yang tak jadi. Maksudnya kita ni yang tak cukup percaya dengan Allah SWT, sehingga kan kita merasakan bahawa ayatul kursi ni tak cukup, duklah tambah lagi dengan perkara-perkara syirik, pakai tangkal lah, benang dan sebagainya untuk melindungi diri. Sedangkan perkara-perkara yang gaib, kita tak boleh buat macam tu. Kita kena minta terus direct kepada Allah SWT. Nak jaga guard ke semua tu, pakai sangat tak ada masalah. Itu termasuk ikhtiar. Pergi perang pakai baju besi. Naik motor pakai helmet dan sebagainya. Itu ikhtiar. Tapi kita tak boleh bawa motor, tak pakai helmet, polis tahan, kita kata tak apa tuan, saya pakai ni. Saya pakai benang. Dia keluar saman lah. Sebab itu termasuk dalam perkara-perkara yang diagak-agak saja. Kita tak ada uji kaji ke apa semua. Tak cuma kata sangkaan dan agama itu tidak boleh dibina atas sangkaan. So Allah tu wahwa aliyun azim. Bila kita tahu perkara ini, kita tidak akan bergantung pada yang lain dah. Kalau kita minta tolong orang pun atas perkara fizikal, kita tahu Allah SWT yang izinkan semua perkara. Dan kita tidak akan buat perkara yang syirik, dan kita tidak akan sombong membesar diri. Kita tahu ada zat yang sentiasa memerhatikan kita. Kita kena rasa sentiasa diperhatikan oleh zat yang sangat agung. Kemudian habislah perkara tersebut, Allah cerita, kalau dah aku jelaskan perkara ini, orang Islam ke orang tak Islam ke dah tahu perkara ini, ada Tuhan yang sangat hebat, maka tak perlulah kita nak paksa dah dia nak masuk Islam ke tidak. Tetapi jangan salah faham. Kalau dia dah Islam, dia kena buatlah. Kalau dia tak buat, ada pertanggungjawaban. Kalau dia tak masuk Islam pun akan ada pertanggungjawaban. So it's your choice. Tak dipaksa-paksa, tetapi ada pertanggungjawaban. Sebelum kita masuk pada ayat yang ini 256, izinkan saya tak lengkap andai kita tak cerita berkenaan ayatul kursi ini. Latar belakang dia sedikit. Ini kita semua tahu, tapi daripada riwayat Sahih Bukhari, daripada Bukhari. Saya baca terjemahan saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewakili aku untuk menjaga zakat Ramadan. Lalu datang seseorang dan mencuri sebahagian daripada makanan tersebut, maka aku tahankannya. Lalu aku berkata akan membawanya kepada Rasulullah SAW. Dan di akhir dipendekkan hadis, dan di akhir hadis tersebut syaitan tersebut berkata, apabila engkau menuju tempat tidurmu, maka bacalah ayatul kursi. Kerana dengan membacanya akan sentiasa bersamamu malaikat dari Allah yang menjagamu, dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga ke pagi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Sadaqaka wa huwa kadzuba dzaka syaitan. Artinya syaitan tu jujur kepada Abu Hurairah, padahal dia adalah penipu. Syaitan tu dia bagi tahu perkara yang benar sebab supaya dia lepaskan dirilah. Bukan maksud syaitan tu ajar ayatul kursi, dia tak ajar pun. Ayatul kursi tu diketahui oleh Abu Hurairah pun, dan Nabi mengesahkan perkara tersebut. Jadi kita katakan bahawa sahabat dia tak terus amal. Dia tanya terus pada Nabi, nak tengok betul ke tidak. So kita pun sama. Yang penting ialah kalau macam mana syaitan itu tidak akan berjaya mengganggu kita dengan ayatul kursi ini, ataupun musibah tidak akan ditimpa dan sebagainya, dengan cara kita benar-benar yakin bahawa Allah SWT lah. Kita kena faham ayat ni, bahawa bila kita baca ayatul kursi, kita bayangkan, kita faham bahawa Allah SWT itulah yang boleh melindungi kita daripada segala barang mudarat. Takkanlah mudarat manusia itu kalau Allah tak izinkan. Takkanlah dapat memberi manfaat kepada manusia itu kalau Allah tak izinkan. Jadi bila kita dah tahu perkara ini, Allah kata la ikraha fid din. Tak ada paksaan dah dalam agama. Sebab kalian dah kenal dah pun Allah SWT. Allah dah ajar dah pun dengan sesungguh-sungguhnya, maka Allah kata tak perlulah lagi nak dipaksa-paksa lagi dah. Sebab Syekh Asari dia kata, ayat ini la ikraha fid din ni tidak ada paksaan dalam agama Islam. Ayat ini menerangkan tentang kesempurnaan ajaran Islam. Dan bahawasanya kerana kesempurnaan bukti-buktinya, kejelasan ayat-ayatnya, dan dia merupakan agama akal sihat dan ilmu, agama fitrah dan hikmah, agama kebaikan dan perbaikan, agama kebenaran dan jalan lurus. Kerana kesempurnaannya dan penerimaan fitrah terhadapnya, maka Islam tak perlukan lagi pemaksaan. Kerana pemaksaan itu terjadi pada suatu perkara yang dijauhi oleh hati, tidak memiliki hakikat dan kebenaran, atau ketika bukti-bukti dan ayat-ayatnya tidak ada. Maka barang siapa yang telah mengetahui ajaran ini dan dia menolaknya, maka hal itu didasari kerana pendeharkaannya. Kerana qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas alasan pun telah jelas. Sungguh telah jelas jalan yang benar dan sesat, hingga tidak ada suatu alasan pun bagi seorang, dan tidak pula ada hujah bila dia menolak dan tidak menerimanya. So Allah kata qad tabayyana rusydu minal ghayy.
dah terang benderang dah apa tu petunjuk daripada kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir, yang ini dia tidak diingkar dengan taghut, iaitu syaitan-syaitan atau berhala atau perkara-perkara syirik yang lain. Wa yu'min billah, dan dia beriman, yang dia percaya kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha, maka sungguh dia telah pegang teguh bil urwatil, kepada tali agama, al wuthqa, yang kuat, la infisama laha, tidak akan putus baginya. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Di sini kita dapat lihat bahawa Allah kata manusia itu, kata Syekh As-Sa'di, dia terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, manusia yang beriman kepada Allah semata-mata. Dia tak sekutukan langsung, dia tak syirikkan Allah SWT dia. Dan dia kafir, dia kufur, dia ingkar kepada taghut. Itu segala hal yang meniadakan keimanan kepada Allah dari kesyirikan dan selainnya. Maka orang ini telah berpegang kepada tali yang amat kuat dan tidak akan putus. So dia punya keimanan tu, walau apa pun berlaku, dia uji dengan kesenangan ke, dia uji dengan kesusahan ke, musibah ke, dia tetap berpegang pada Allah. Bahkan dia tegak di atas jalan yang benar hingga sampai kepada Allah dan negeri kemuliaannya, itu hari akhirat yang kekal abadi. Dan yang kedua, ciri manusia yang kedua ialah yang dapat diambil dari pemahaman terbalik, iaitu bahawa barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, bahkan dia kafir kepadanya dan beriman kepada taghut, maka dia akan binasa dengan kebinasaan yang abadi dan disiksa dengan siksaan selamanya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang memilih untuk mengikut Allah SWT. Walau apa pun cabarannya, walaupun kita terasing, walaupun kita dibenci sekalipun, tetapi kita tetap berpegang pada Allah. Sebab kita tahu hidup kita ni sementara sahaja, ibarat pengembara yang berjalan berehat di sebatang pokok, kemudian bangun dan pergi meninggalkan pokok tersebut. Itu Allah Nabi ibaratkan, kalau dalam hadis-hadis tuan-tuan boleh rujuk semula. Saya cakap tu bahasa kita sahaja, bahasa ringkas, bahasa santai, mengatakan bahawa dalam hadis riwayat Tirmizi, kalau tak silap, manusia ini seumpama pengembara yang berehat sebentar di pokok saja, kemudian dia berlalu pergi. Berlalu tempat berteduh. Duduk di dunia ni sementara sekadar nak cari makan sesuatu nasi untuk kita hidup, untuk gerakkan tulang belakang saya, untuk tulang belakang kita, kalau kata guru saya. Kemudian kita terus pergi, sebab kita tahu kita sebagai pengembara, target kita, akhir kita adalah akhirat. Sebab itulah tempat kekal abadi. Sebab tu kata Syekh As-Sa'di, firman Allah, wallahu sami'un alim, dan Allah tu maha mendengar. Allah tu wallahu sami', yakni kepada segala suara, dengan segala macam perbezaan bahasa, bahasa Melayu ke, bahasa India ke, bahasa apa sahaja, Cina ke, semua Allah faham. Yang tu. Kadang kita risau, aku tak boleh pergi semayang, aku tak doa sebab aku tak tahu nak bahasa Arab. Jangan risau. Allah faham semua bahasa. Dan Allah faham kata hati kita pun. Allah faham isyarat badan kita, semua Allah faham. Allah faham rintihan kita. Allah tahu apa yang kita sembunyikan, apa yang kita zahirkan, Allah tahu. Allah dengar isi hati kita, dan Allah tahu, Allah alim. Allah bahkan lebih tahu daripada apa yang kita tahu, kenal diri kita ini. Wallahu a'lam. Sekian sahaja pertemuan kita. Alhamdulillah sangat menarik. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi mendengar. Jazakumullahu khairan kathiran wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Ini bagi saya satu perbincangan, kalau boleh nak panjang-panjang lagi, tapi tak boleh sebab saya pun ada kelas mengaji selepas ni, insya-Allah. Jadi kita alhamdulillah, apa pun kita dapat bincangkan bahawa Allah beritahu kepada kita, para rasul ini telah diberi mukjizat, diberi kelebihan, dan mereka adalah orang-orang yang menyampaikan risalah. Maka kita kena ikut mereka ini, dan mereka ini dikuatkan dengan Allah SWT. Allah SWT yang beri mereka kekuatan untuk menyampaikan risalah ini, dan kita boleh tirulah perkara ini. Kalau kita rasa lemah dalam dakwah dan sebagainya, jangan risau, kita ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita benar-benar yakin dengan Allah SWT, maka bantulah orang-orang yang berjuang atas jalan Allah SWT dari segi infak dan sebagainya. Kita tak boleh buat macam mana mereka buat. Kita bantu dengan material, kita bantu dengan tulang empat kerat kita. Mana yang mampu. Dan kita jangan risau apa saja yang kita buat, apa saja yang kita lakukan atas jalan Allah SWT. Kita ada satu zat yang sangat hebat. Dia maha hidup sendiri. Dia tiada Tuhan melainkan dia maha hidup. Dia mengaturkan urusan ini secara berterusan sendirian sahaja, tidak memerlukan siapa pun. Dia milik dia adalah segala apa yang ada di muka bumi Allah SWT, di langit dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Baginya kursi yang sangat luas, seluas langit dan bumi.
dan bagi dia ilmu yang sangat luas. Allah SWT itu mengetahui segala-galanya. Jadi kalau kita susah dan kita dalam keadaan buntu, jangan risau. Kita ada Tuhan yang namanya Allah SWT, yang tidak ada Tuhan melainkan dia, dan dia mampu untuk mengubah nasib kita. Dan nasib kita, setiap apa yang ada takdir itu, semuanya adalah takdir milik Allah SWT. Maka mintalah kepada dia untuk memberikan kita takdir-takdir yang baik. Dan setelah kita tahu bahawa kita ada Tuhan yang macam ni, sangat rugi kalau kita tinggalkan Tuhan ini. Kerana kalau kita tinggalkan Tuhan ini, maka kita akan mendapat kecelakaan baik di dunia, dan tentu sahaja kita akan mendapat kecelakaan kelak di akhirat, di tempat yang sepatutnya kita hidup bahagia, sepatutnya kita hidup tenang, tapi kita dibakar dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita daripada perkara tersebut. Mudah-mudahan kita orang yang mengikut Allah, mengikut Rasulnya, bukan orang yang mengikut Taurut dan sekutu-sekutunya yang lain. Wallahu a'lam. Demikian sahaja pertemuan kita. Saya mohon maaf sekali lagi atas apa sahaja yang tersilap, terguris perkataan dan sebagainya, tersalah perkataan yang mengguruskan hati. Dan kalau ada perkara yang tersalah, tuan-tuan tinggalkan. Ambil saja manfaat, jangan teruskan perkara yang salah. Jangan menyebabkan kata dosa itu berpanjangan, kesalahan itu berpanjangan. Ambil mana yang bermanfaat dan betul saja. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Saya rasa cukup dulu untuk pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah pada waktu yang sama. Mudah-mudahan kita boleh jumpa Sabtu dan Ahad dengan izin Allah. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.